Assalamualaikum dan Noro TV. Attack on Titan Season 4 Part 2 Episode 4, episode yang bertajuk Memories of the Future. Alright, tanpa membuang masa, let's get it, Pakcik Watak. Rambling, it's coming, rambling. 目に物見せてやる。 Eren dan Zeke memasuki ke dalam memori Grisha. Mereka berdua melihat baby Eren dan Zeke bencikan Grisha yang boleh happy walaupun kehilangan keluarga dan kawan-kawan dia dulu. Zeke tunjuk memori Grisha kepada Eren sebab dia nak tunjuk bagaimana Grisha brainwash pemikiran Eren. Grisha juga gunakan kerjaya dia sebagai seorang doktor untuk memudahkan proses pencarian Founding Titan. Tempat yang dicari oleh Grisha akan membahayakan keluarga Grisha dan Eren cakap dia faham dah Grisha sanggup buang family sendiri hanya untuk kembalikan penguasaan Eldia. Eren cakap dia sudah tidak lagi kena brainwash, tapi Zeke kata let lu, jom tengok banyak lagi memories. Eren dan Zeke terkejut Grisha jumpa tempat adanya Founding Titan dengan cepat, tapi Grisha dah belajar dari kesilapan dulu, so dia tak terburu-buru sebab kali ni Grisha sayang keluarga dia. Grisha sanggup ketepikan dulu misi dia, tapi Eren akan tetap kena brainwash dengan Grisha. Grisha juga seperti bermimpi yang dia berjumpa dengan Zeke yang dah berjambang dan Eren terus cepat-cepat untuk pergi ke memori seterusnya. Apabila sampai ke memori Eren berumur 9 tahun, Zeke akui Eren tak kena brainwash oleh Grisha. Eren dapat kuasa Titan walaupun tak tahu apa-apa dan Eren dibenarkan membesar jadi diri sendiri. Tak macam Zeke masa kecil dulu, so Zeke tertanya-tanya apa sebenarnya Eren nak buat dengan kuasa Founding Titan. Semasa di memori Eren selamatkan Mikasa, Eren bagi tahu yang Eren dilahirkan dengan sifat yang sukakan kebebasan. Kalau orang tu nak ambil kebebasan Eren, Eren akan curi kebebasan mereka dulu. Zeke tetap bersyukur yang kali ni dia dapat selamatkan dunia daripada orang Eldia. Zeke bersedia ke memori seterusnya, tapi Eren tengah melihat saat Mikasa dipakaikan scarf oleh Eren. Dalam next memory, Zeke cakap memandangkan dia dah berhubung dengan The Founder, dia tetap boleh jalankan plan dia. Tapi sebelum dia selamatkan dunia, dia akan selamatkan Eren dulu. Mereka juga melihat pesanan yang ditinggalkan oleh Grisha bersama gambar keluarga pertama Grisha. Sebelum Grisha tinggalkan rumah dia, Grisha bagi tahu Eren yang dia akan tunjukkan rahsia dalam basement rumah mereka. Tapi masa cakap tu dia tak tengok Eren yang masa kecil. Dia cakap sambil tengok Eren di waktu semasa. Apa maknanya semua ni? Sebelum ni Grisha macam berjumpa dengan Zeke dan kali ni pula dengan Eren. Waktu Grisha tinggalkan rumah dia, Grisha juga dah dihantui oleh penglihatan yang menakutkan. Tibanya Grisha di tempat Founding Titan, dia minta pengguna Founding Titan untuk halang Titan luar daripada menyerang sebelum keluarga dia dan semua orang dimakan. Tapi seperti yang kita dah tahu, vow yang dibuat oleh King Fritz tak membenarkan untuk pengguna Founding Titan untuk menghalang serangan luar. Mereka terpaksa menerima dosa lampau mereka dan sebagai balasan hadaplah sendiri kemusnahan. Zeke satu kepala dengan Frida bukan hanya sebab pemikiran mereka, tapi juga keluarga mereka dibunuh oleh Grisha. Zeke teringat yang Eren juga bencikan saat Grisha bunuh keluarga Frida termasuk budak-budak, so dia nak tanya Eren adakah Eren cuma menipu. Sekali Zeke pandang Eren, dia terkejut sebab nampak Eren benar-benar nak mengamuk. Grisha cakap dekat Frida yang tak adil lah orang Paradise Island mati sebab mereka tak tahu langsung dosa lampau nenek moyang mereka. Memandangkan raja dulu dah padam memori mereka, tapi Frida tetap berkeras yang orang Eldia harus kekal jahil dan terima kebencian dunia luar. Macam ni sajalah cara
cara untuk buat orang Eldia mati dan terima dosa mereka. Nyawa orang luar dari Walls lebih penting. Frida juga tak takut kalau Grisha dapat kuasa Founding Titan sebab Royal Family saja boleh guna. Grisha kemudian dedahkan kuasa sebenar Attack Titan yang boleh melihat masa depan pengguna Attack Titan. Titan lain cuma dapat memori masa silam. Sebab itulah Grisha fikir yang Attack Titan digunakan untuk melawan raja punya kepentingan sendiri dan Attack Titan takkan tunduk dekat sesiapa pun. Memoris masa depan tu jugalah yang membawa Grisha sampai ke situ. Grisha akan tamatkan kuasa Founding Titan dalam Royal Bloodline. Tapi tiba-tiba Grisha melutut dan mengaku dia tak dapat bunuh orang, terutamanya budak-budak sebab dia doktor. Z pelik sebab sejarah tak boleh diubah. Eren kemudian pergi dekat Grisha dan suruh Grisha untuk berdiri. Eren bagi tahu Grisha untuk balas dendam dan keep moving forward. Begitulah cara Grisha bunuh mereka semua dan Zeke terkejut melihat Eren yang sebenarnya brainwash Grisha melalui kuasa Attack Titan. Eren dah kacau memori Grisha. Grisha sedih dengan apa yang dia dah buat, tapi dia dah buat apa yang Eren nak. Grisha kali ni bertemu Zeke dan bagi tahu yang Eren akan dapat apa yang Eren nak. Grisha dah tahu apa yang Eren akan lakukan dan benda tu sangat menakutkan. Grisha sempat minta maaf dekat Zeke sebab dia ayah yang teruk dan dia cakap dia sayangkan Zeke. Grisha cakap yang kalau boleh dia nak ada masa yang lebih dengan Zeke dan Zeke yang tersentuh terus panggil Grisha ayah. Grisha suruh Zeke hentikan Eren dan masa tu kelihatan Eren memandang tajam dekat Zeke. Kembali ke dalam The Path, Zeke dijatuhkan oleh Eren dan walaupun Eren dirantai dia tetap tenang memandang Zeke. Habis episod ni. Jadi akhirnya kita dah tahu kenapa dari dulu lagi Attack Titan suka memberontak dan tak boleh dikawal sampai Founding Titan pun tak tahu kuasa Attack Titan. Semuanya dah dirancang oleh Eren. Grisha pun ikut cakap Eren. Adakah Eren ialah watak jahat yang sebenar? Komen dekat bawah. Alright again, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada semua yang dah jadi ahli Svekop. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro TV.